Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel saya. Alright, video baru hari ini adalah berkaitan dengan Kertas 2 Selangor 2021. Alright, jom kita bincang sama-sama. Soalan nombor 1. Given an equation relating the photon energy E, speed of light c, and the wavelength lambda. Okay, ini formulanya E sama dengan hc bahagi lambda. Okay, energy of photon. Soalan pertama, what is the meaning of wavelength? Okay, apakah maksud wavelength? Ni terkait dengan tajuk gelombang . So, wavelength is the distance. Sebab dia length kan. It is the distance between, okay, jarak di antara two consecutive, dekat sini two consecutive wave front. Apa itu wave front? Wave front tu adalah muka gelombang. So kalau kita ada dua muka gelombang, satu, dua, yang bersebelahan, consecutive. So jarak di antara dua muka gelombang ini mewakili nilai wavelength. Okay. Alright. Seterusnya adalah soalan B. Okay, soalan B. Complete the following sentence by ticking the correct answer. Simbol H, okay, represent what? It is the Planck constant. Okay, nilai H tu adalah nilai Planck constant. C, what is the SI unit of H? Planck constant tadi tu, apakah SI unitnya? Kalau awak tak boleh hafal, awak boleh terbitkan daripada the formula given lah. Daripada formula yang ada kat sini, awak boleh terbitkan unitnya. Okay. Kalau E sama dengan HC bahagi lambda, kita nak cari unit H, kita keluarkan H ke depan. Jadikan H sebagai subjek. So, jadilah formula awak E darab dengan lambda. Sebab lambda ni bawa pergi atas, jadi darab. Okey. Kemudian kita nak H je kan, C pula pindah pergi ke bawah, jadilah bahagi C. So, unit of H is made up of the units that is combination of unit of energy. Energy unitnya dalam joule, darab dengan unit of wavelength, unit SI-nya dalam meter, bahagi dengan unit of C. C tu apa? C adalah speed of light. Speed of light is in the unit of ms negative 1. Sebab dia speed kan, ms negative 1. So kita akan tengok kalau ada unit yang sama, misalnya meter dengan meter, kita boleh cancel off. So joule per dengan second negative 1. Second negative 1 ini kita bawa naik ke atas, maka kita dapat joule second kuasa 1. Kuasa 1 kita tak perlu tulis. Okay, so that is the unit of a Planck constant, joule second. Okay, saya harap jelas kat situ. D, what will happen to the E if the wavelength increases? Okay, daripada formula E equals to hc over lambda, E sama dengan hc over lambda. Dia kata jika wavelength bertambah atau meningkat, apa berlaku kepada tenaga? Jawapannya menurun. Okay, kalau yang bawah ni meningkat, maka perkara rumus akan drops. Vice versa, kalau yang bawah, yang bahagi ni di bawah dia tu menurun, maka apa dia panggil, subjeknya akan meningkat. Right, so jawapan adalah decrease. Alright, selesai nombor 1.
Nombor 2. Ni pun berapa kali dah keluar soalan ni. Hati-hati pelajar, bila soalan teraya negeri banyak kali keluar, berkemungkinan. Bukannya kita confirm keluar apa, tapi berkemungkinan. Dia jadi soalan yang selalu kerap keluar kan. Jadi kita alert sikit lah. Bagi perhatian sikit. So diagram 2 shows a gravitational force acting on a boy and a girl of mass 70 kg, yang ni boy, and 53 kg respectively untuk girl, which separated at the distance of r equals to 1 meter. Okay, jarak daripada pusat lelaki ni sampai pusat perempuan ni adalah 1 meter. Okay, jisim seperti berikut. Soalan pertama, what is the meaning of gravitational force? Apakah itu gravitational force? It is a universal force okay. Ataupun awak boleh jawab bentuk lebih lengkap lagi lah. Force bukan lebih lengkap, lebih elaborate more apa, detail sikit lah. Force that act on bodies in the universe. Okay, daya yang bertindak ke atas semua objek, semua entiti yang berada di dalam semesta. Itulah dikenali sebagai universal force. Soalan B, gravitational force formula is like so. Macam ni formula untuk gravitational force ataupun universal force, where G is the gravitational constant. Alright. Number 1, state the unit of F in terms of base unit. In terms of base unit. Jadi F being the force, kita tahu unit asas untuk semua force adalah dalam Newton. Tapi soalan minta in terms of base unit. Maksudnya kita kena cari apakah unit-unit asas yang terkandung dalam unit Newton. Macam tu. So yang paling simple lah kalau kita nak buat, yang ni punya besar sangat kan dia punya formula dia tu. Jadi kita ambil yang force yang paling mudah sekali. Menurut Newton's second law, the resultant force ataupun force equals to mass times acceleration. So mass unit asasnya adalah dalam kg. Acceleration unit asas dia dalam ms negatif 2. So that will be your answer, kg ms negatif 2. Kenapa Newton tak boleh jadi jawapan awak? Kerana Newton belum lagi berada dalam sebutan unit asas. Kita ada unit asas kan? Kita ada jisim, kita ada panjang, kita ada masa, arus elektrik dan sebagainya. Yang tu yang soalan nak. Okay, bukan dalam Newton sahaja. Newton dah betul tapi tak tepat. Bukan jawapannya. Okay, B2, calculate the gravitational force. Okay, this time around barulah awak guna formula tadi. F sama dengan G mass 1 darab mass 2 bahagi dengan jarak dia kuasa 2. Okay, apa lagi? Tunggu apa lagi? Kita ganti saja. G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Kemudian jisim pertama, jisim boy ke, jisim girl dulu ke, tak kisah, operasi darab. Bahagi R kuasa 2, jarak tadi 1 meter. Kuasa 2. Okay. Then your answer should be 2.45 times 10 to the power of negative 7 Newton. Jangan lupa. Dekat sini no problem nak pakai Newton ke, nak pakai unit tadi balik ke, tak kisah. Tapi selagi mana soalan tak minta dalam terbitan ataupun unit-unit asas, you might as well use ataupun prioritize Newton dulu. Utamakan Newton dulu. Force je Newton. Kecuali lah soalan minta macam tadi. Okay.
Selalu paper 1 lah. Apakah unit yang sama dengan unit Newton? Soalan macam tu kan. Alright. C. Why the boy and the girl did not experience the effect of the gravitational force toward each other. Yang soalan ni barulah rasa macam betul sikit. Awak ingat tak soalan pasir yang negeri mana tah? Saya tak ingat lah. Dia kata adakah tertarik antara satu sama lain kan. Ni lebih kurang ni. Adakah lelaki dan perempuan itu ataupun kenapakah lelaki dan perempuan itu tidak dapat merasai? Ni sedap sikit bunyi dia kan. Kenapa tidak dapat merasai? Because it is relatively too small. Nampak negative 7 tu bermaksud 0.00000000245. Terlampau kecil. Because the force is too small. Okay. Terlampau kecil. Okay. Next. Soalan 3. Coherent sound waves are produced by two loudspeaker. Ni ada loudspeaker. Speaker lah. S1, S2. Separated 0.5. Okay. Kalau source itu separated, maksudnya itu maklumat A. Okay. As shown in diagram 3. Right. Diagram 3 ni dia ada maklumat-maklumat lain juga. Kalau daripada speaker, jaraknya perpendicular ke tempat X yang awak ukur, itu adalah maklumat D. Kemudian awak ada loud sound, soft sound. Jarak di antara loud sound to the next consecutive loud sound will be your X. Result awak tu X. Jadi ada berapa X kat sini? Ada 2X. Okay, nilai X sebenarnya adalah 4 meter. Okay, bukan 8 meter, 4 meter sebab ada 2X. Right. Lepas tu check sini meter, meter, meter. Okay, no problem. Tak ada mana-mana maklumat yang perlu awak convert kepada unit yang sama. Alright. A1, what is the meaning of coherent? Co dekat situ macam kooperasi. Kooperasi tu kan terbina daripada saham-saham kita. Jadi co ni maksudnya kita bekerjasama, colleague ataupun cooperation. So apa yang sama? Apa yang sama? Jadi coherent adalah wave. Coherent wave is a wave that have same. Okay, dekat sini awak stop dulu. Sebab bila awak nak jawab soalan coherent, pastikan awak mula dengan ayat ni dulu. Wave that have same. Lepas tu dia ada 3 persamaan. Antara S1, wave yang dikeluarkan oleh S1 dan wave yang dikeluarkan S2, mestilah ada 3 ciri yang sama. Pertama, same frequency. Kemudian same amplitude. And satu lagi dia akan same phase. Maksudnya S1 kalau dia keluarkan frekuensi 5 Hz, S2 pun akan keluarkan frekuensi 5 Hz. Kalau tidak, interference tidak akan berlaku. Kalau soalan tanya, kalau kita guna source 1 dan source 2 yang tidak coherent, apakah kesannya? Awak akan jawab, the interference pattern will not form ataupun the interference will not occur. Jawab macam tu. So, untuk syarat dia lah, untuk interference berlaku, kedua-dua source mestilah coherent, iaitu mempunyai frekuensi yang sama, mempunyai amplitude yang sama, mempunyai fasa yang sama. Fasa yang sama maksudnya kalau pada saat satu ada 2 wave yang sedang keluar, baru keluar, maka S2 pun sama. Ada 2 wave yang baru sedang keluar. Dia serentak lah maksud dia. Macam tu lebih kurang. Bahasa mudah dia, keluar serentak, amplitude sesama, frekuensi dia sama. Alright. 2. State whether the sound is a transverse or longitudinal wave. Explain your answer. 2 markah ya. Bila 2 markah, buatlah 2 ayat. So, sound
is a adakah ianya transverse atau longitudinal? Jawapan dia longitudinal. Okay, so longitudinal wave. Explain your answer. Because the vibration of particle ataupun sound particle ataupun air particle are kalau longitudinal ada huruf L, maksudnya mesti L jugalah, iaitu parallel, bukan perpendicular. Parallel, kan ada huruf L banyak tu. So longitudinal, parallel, macam tu cara dia, pair dia. So the vibration of sound particle are parallel to the propagation. Apa itu propagation? Movement, pergerakan. Okay, bahasa Melayu dipanggil merambat ataupun perambatan. Vibration of sound particle are parallel to the propagation of the wave. Jadi kalau wave tu bergerak ke kanan, partikel yang berada di dalam wave tersebut akan vibrate ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, which is parallel to the propagation. Itu maksud dia. Next, a student walks slowly in front of and 2.5 meter away from the loudspeaker. In diagram 3, the positions where very loud sounds are heard and are labeled L. Okay, loud dilabel sebagai L. Okay, and the position where very soft sounds are heard label S. Okay, kalau dia dengar bunyi kuat, dia akan label L. Dengar bunyi perlahan, dia labelkan sebagai S. Alright, soalannya apa? State what happens at the points label L. L dekat sini merujuk kepada bunyi kuat. Bunyi kuat hasil daripada constructive interference. Okay, hasil berlakunya constructive interference. Jadi, kita tengok kat sini 2 markah. Constructive interference adalah hasil daripada, kita buat point dulu. Macam mana boleh tahu hasilnya constructive interference? Sama ada crash overlap dengan crash atau true overlap dengan true. So that is your point. 2 markah kita susun lah. Either one boleh jadi nombor 1 lah. Kalau saya, so at point L, crest saya ambil 1 je. Meet another crest. Okay. Pada titik L, suatu puncak bertemu dengan satu lagi puncak. Kalau awak nak tulis suatu lembangan bertemu lagi dengan satu lembangan pun boleh juga. So this will make constructive interference to occur. Ini menyebabkan constructive interference berlaku. So point awak adalah pada mana awak sebut crash bertemu dengan crash atau true bertemu dengan true. Point kedua awak adalah menyebutkan apakah nama jenis interference yang berlaku. Kalau soalan minta S, maka sebaliknya lah. S ni bunyi dia soft sound. Jadi bila soft sound, hasil daripada destructive interference. So macam mana destructive interference berlaku? Crash overlap with true ataupun true
overlap with another crest. Jadi itu point untuk soft sound. Nombor 2, pengiraan. The distance between 3 consecutive loud sound is 8 meter. Calculate the wavelength of the sound. Untuk cari lambda, A darab dengan X bahagi dengan D. Alright, jangan terpengaruh dengan maklumat yang diberi dalam bentuk ayat ni. The distance between 3 consecutive loud sound. Jangan pula awak anggap X sebagai 8. Kita dah tentukan X kita di sini. Betul lah, ni loud yang pertama, loud yang kedua, loud yang ketiga. Tapi X, bukan kita kira berapa loud yang ada. Untuk kita dapatkan nilai X, okay, awak mesti tengok daripada loud pertama dengan loud kedua yang bersebelahan. Tak boleh sampai sini. Ni bukan bersebelahan dah. So yang bersebelahan yang ni, sini ke sini saja. So X will be 4 meter. Kita masukkan maklumat saja. Our A is 0.5. Our X just now 4. And divide by D 2.5. Okay, semua dalam meter, meter, meter. So, potong saja. Jawapan akhir juga dalam meter. 0.8 meter. Balik kepada maklumat tadi. Apakah wavelength? Wavelength adalah jarak di antara dua wavefront. Kalau ada dua wavefront, dalam kes ni, our wavelength... silap. Dia tak boleh macam ni lah. Kejap. Saya kena buat serong juga. So, katalah dua tu adalah your wavefront. So, here to here, jaraknya will be 0.8 meter. Itu maksud panjang gelombang 0.8. Okey. Selesai nombor 3. Teruskan kepada nombor 4. Diagram 4 shows an acrobat stand still on a tightrope. Okey, ni yang warna biru ya pelajar. Warna biru ni adalah dia punya kabel ataupun tali yang tegang. Jadi this atlet akrobat ni bergerak ataupun berjalan di atas, berdiri tegak di atas tali tersebut lah. Lalu menyebabkan tali itu terbentuk seperti dalam rajah. Okay, the acrobat experiences equilibrium of forces. Maksudnya apa? Semua daya yang bertindak di sini yang terlabel dalam free body diagram ini adalah dalam keadaan seimbang, equilibrium. Okay, jadi boleh lukislah segitiga triangle of forces tu. Kita tengok maklumat dalam soalan lagi. The mass of the acrobat is 50. The tension of the rope T2 is 450. The gravitational field strength is 9.81. Yang ini nilai G, ini nilai mass, yang ini nilai T2. T1 dia tak bagi Okay, itu maklumat yang ada. Baca soalan pertama. What is the meaning of equilibrium of forces? Apakah maksud keseimbangan daya? Simple saja. Kita boleh tulis dengan perkataan resultant force equals to 0. Ini maksud keseimbangan daya. Resultant force sama dengan 0. Soalan B. What should the acrobat do to maintain her balancing while walking through the rope? Macam mana dia nak buat kalau dia nak pastikan dia berada dalam keadaan keseimbangan ataupun seimbang? Jelaskan jawapan anda. 2 markah belajar, jadi 2 jawapan. Macam tu ya. Pastikan. Alright. So caranya kalau awak pernah tengok lah, mungkin dia boleh mendepakan tangannya. Okay. Spread her hand ke?
arm, lengan. Arms. Ataupun hold a pole vertically, horizontally. Okay. Jadi kalau awak nak tulis dia pegang sebatang tiang ataupun kayu, awak sepatutnya meletakkan macam mana cara dia nak pegang. Sebab pegang could be any position kan. Dia boleh pegang vertically pun, dia pegang sebelah tangan ke, pegang juga. So dia pegang pole ataupun tiang ataupun batang kayu itu secara melintang. Baru betul, baru seimbang. Okay, di tengah-tengah tu. Spread her arms. Confirm lah kan. Kalau dah spread mesti. Dah spread mestilah dia buka, depakan tangan dia. Macam tu. Okay, kemudian soalan kata explain. Kenapa? Okay, to increase ataupun to balance the weight. Increase stability ataupun to balance the weight ataupun balance her weight. Boleh juga. Grammar je lah kan. Grammar lah. Her boleh, the ikutlah. Okay, C1 in the space below. Ingat soalan kata space below. Maksud ni bawah ni. Jangan pergi lukis kat dalam diagram. Sketch the diagram to show the triangle of forces acting on diagram 4. Okay. So dalam awak punya triangle of forces, in your sketch, indicate the direction of force, label all the forces and show the angles involved. Okay, semua force kena ada. Labelkan force tersebut dan labelkan juga sudut-sudut yang terlibat. Kalau kita tengok saja kat sini, kita tahu dah ini bukan segitiga sudut tegak. Confirm bukan. Okay, dia akan jadi segitiga lah. Segitiga, bukan segitiga sudut tegak. Dia ada sudut-sudut lain. Perkara pertama yang awak perlu note down, semasa melukis segitiga bersudut segitiga sudut tegak, segitiga daya, sentiasalah mulakan dengan weight. Ini tips saya lah. Saya bukan tips lah kan. Saya bukan siapa pun nak bagi tips. Saya cadangkan. Okay, awak mula dengan weight. Okay, weight labelkan ke bawah. Ingat ya, kita boleh ubah posisi. Kita nak letak weight dekat atas ni pun boleh. Belah kiri boleh, belah kanan boleh, tak kisah. Tapi arahnya mesti sama. Tak boleh ubah. Kalau ke bawah lah. Awak nak letak weight dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat bawah ni boleh, belah kanan bawah ni pun boleh. Tak ada masalah. Tapi arah jangan ubah. Tak boleh jadi ke atas tiba-tiba. Okay, bila kita dah mula dengan weight, dua lagi adalah pilihan kita lah. Kita nak kita punya daya tu, kita nak ambil T1 dulu pun boleh, T2 pun boleh. Misalnya saya nak ambil T1 dulu. T1 saya arah macam tu, pada sudut 27 macam tu. Jadi saya akan bawa seketul T1 ni. Saya tarik, saya nampak dah ni, saya dah target, saya tarik dia pergi sini. Macam tu. T1. Okey. Bila saya dah siap pindahkan T1, saya akan cuba membawa 27 ni. So T1 macam ni, 27 sebenarnya di atas ni. Here is 27 degree. So dia bukan sudut dalaman, dia sudut luaran. Jadi sudut dalaman saya berapa? How much is this? So garisan putus-putus ni dengan W ni berada dalam kedudukan 90 darjah. Jadi saya pun tekan 90 tolak 27. Saya nak cari baki dia. Okay, saya dapat 63 darjah. So sudut di antara W dan T1 adalah 63. Selesai untuk T1. Selesai dah.
Okay, ni saya lakarkan dulu sebab nanti bila saya dah dapat semua sudut dalam dia, baru saya lukis the proper one. Tapi lakaran tu kalau atas kertas exam awak lukis di tempat yang sesuai dan awak sebenarnya tak perlu padam. Tak perlu padam. Awak lakar guna pensel je. Sebab jawapan nanti pun awak nak lukis guna pensel juga. Tak apa, awak lukis dan lakarkan dulu di mana-mana. Okay, kemudian baru awak transfer the proper one lah. Okay, okay. Bagi pemeriksa nampak awak tu sedang bekerja. Awak tu pernah buat pengiraan dia lah. Ataupun lakaran awal dia. Alright, last one T2. T2 pun kita nak bawa dan lengkapkan segitiga kita. So T2 arah dia begitu ke atas kanan Jadi saya letak di sini. Right. This will be my T2. Jangan lupa sudut yang melekat pada T2 50 darjah berada di sini. Nampak? Nampak tak? 50 kat situ. Bukan semua tu 50. Allahu Akbar. Okay, 50 from here to here only. 50. Jadi tak lengkap lagi ni sudut dalam saya ni. Tak lengkap lagi. So saya pun teruskan garisan putus-putus ni sampai hujung. Nampak tak sini 90 darjah. Maka saya boleh cari baki di sini. Berapa? Saya ambil 180 tolak 90 tolak 63. Okey, 180 tolak 90 tolak 63. Dapat 27 darjah. Maka sudut dalaman saya bukan 27, bukan 50, tetapi 77. So I now conclude that the angle between T1 and T2 is 77. Kemudian sudut dalaman yang terakhir untuk segitiga saya ni, macam mana saya nak cari? Saya dah ada 2 daripada 3 sudut segitiga, sudut dalaman dia. Jadi sekali lagi 180 tolak 77 tolak 63. Dapatlah 40 darjah. Siaplah takaran segitiga daya saya. Siap. Jadi bila saya nak melukis ataupun nak present jawapan saya, lakaran ni saya akan tinggalkan seperti mana yang diarahkan dalam soalan je lah. Saya akan lukis daya, kemudian arah daya, kemudian sudut dalaman sahaja. Tapi lakaran ni jangan padam. Jangan padam. Sebab nanti bila awak nak semak jawapan, awak boleh track balik. Takut awak silap tolak 90 tolak 27. Awak silap, awak letak 53 contohnya. Contohlah kalau tersilap. Satu lagi, biar pemeriksa tengok awak doing the work lah on the paper. Okay, so pada ruangan jawapan barulah awak buat. Oh, rupanya weight ke bawah. Allah. Dah balik. Okay, weight. Lepas tu kita ada T1, T2 macam tu. Roughly awak jangan buat macam saya ni. Saya ni tak pakai pembaris. So 40, this is T2, this is T1. Sudut dekat sini 77, sudut dekat sini 63. Siap lah. Weight ni ke bawah saya tersengit sikit ni. Weight ni betul-betul ke bawah. Okay, macam mana saya lukis ni lah. Ni cantik sikit. Okay, so done. Selesai lah segitiga daya. Okay, kita dah ikut dah direction of force dah. Label force dah. WT1, T2 tu dah label dah. Kemudian show the angle. Angles semua dah. Sudut dalam dia. Okay, kalau awak awak dah transfer semua, pastikan sudut luaran awak tu, okay, saya kata,
Tinggalkan jawapan awak untuk sudut dalaman. Jangan biar sudut luaran je, dalam ni awak tak cari. Takut-takut ditolak markah. Jadi sudut dalaman. Semua sudut dalaman, okey? Alright, soalan 2. Determine the tension of the rope T1. Tadi T2 dah ada kan? W pun kita dah tahu. Kita boleh cari W. Kita nak cari T1. Pelajar, kalau segitiga awak bukan segitiga bersudut tegak, janganlah awak pakai sin cos tangent. This is not right angle triangle. Sebab apa? Dia bukan macam ni. Right angle triangle adalah satu triangle yang satu sudutnya adalah sudut 90 darjah. Dia ada dua sisi yang 90 darjah antara satu sama lain. Bukan. This is not right angle triangle. Thus, awak tak boleh pakai cos, awak tak boleh pakai sin, awak tak boleh pakai tangent. Tak boleh. Tiga-tiga ni tak boleh pakai dah. Tak sesuai lah mengikut hukum matematik. So, kita akan pakai cosine rule formula. Kita akan pakai cosine rule. Bagi yang belum lagi tahu cosine rule tu apa, cosine rule tu adalah salah satu cara untuk kita tentukan mana-mana sisi. Kalau kita dah tahu dua sisi, W dengan T2, kita boleh cari T1 menggunakan cosine rule. Sama je macam sin cos tangent. Sin cos tangent kan, kalau kita ada satu sudut, kemudian kita ada satu sisi, kita boleh cari baki lagi dua. Lebih kurang macam tu kan. Tapi cosine rule ni pakai formula yang berbeza. Apa formula dia? C sama dengan A square plus B square minus 2AB cos theta. Theta tu saya tulis C kat situ. Sebabnya theta yang berdepan dengan C. Sudut yang berdepan dengan C. Kemudian kita square root all together. Semua sekali square root. Saya pernah ceritakan dah cosine rule ni. Saya tak pasti soalan daripada negeri mana ataupun trial tahun bila. Saya tak sure. Saya rasa-rasalah macam trial 2020. Saya rasa-rasa. Okay, tapi tak apa. Alright, C tu apa? C tu kita nak cari. C benda yang kita nak cari, which is our T1. Saya nak tukarkan semua kepada simbol mengikut soalan supaya awak boleh faham. Okay? Sebab nanti awak tanya pula, C yang mana cikgu? B yang mana? A yang mana? Sudah. Alright. Your C adalah apa yang awak nak cari. Sekarang awak nak cari T1 kan? So kita ganti T1. Okay, kemudian A dengan B, tak kisah awak nak ambil yang mana-mana. Awak nak anggap A sebagai W, maka kita boleh buat W square tambah B adalah the next one, T2 square. Okay, tolak 2W T2 sebab A darab B cos theta C. Okay, kat sini pelajar alert. Tengok sini. Apa itu theta C? Sebab ada 3 sudut kan? Nanti awak confuse. Okay, apa maksud theta C dekat situ? C kita sekarang adalah T1. T1 is our C. Our C. Theta C adalah theta yang bertentangan dengan C. Saya ulang sekali lagi pelajar. Theta C adalah sudut yang bertentangan dengan C. So, T1 kan C kita. Jadi sudut yang bertentangannya adalah sudut 40 darjah. So cos 40. Okey. Kemudian barulah kita ganti. Alright. Our weight kuasa 2. Macam mana nak cari weight? Weight sama dengan mass times G. Kita punya mass of the apa ni? The acrobat here is 50 kg. Jadi 50 times G dalam soalan ni 9.81. Kita dapat 490.5 Newton. Jadi kita pun ganti sini 490.5 kurungan kuasa 2. Banyak guna kurungan ya pelajar. Banyak akan guna kurungan. Oops, sorry.
Sini jangan lupa. Nampak? Saya pun tertinggal. Square root all together semua sekali ya. Jangan lupa. Okay. T2 square. T2 tadi soalan dah bagi 450. Kurung lagi kuasa 2 lagi. Tolak 2 490.5 kurungan 450 kurungan. Kemudian cos 40 darjah. Jangan lupa square root semua hasil di dalam ni. Tekanlah kalkulator awak baik-baik. Okey, satu-satu ni selesai. Kalau saya lah, saya akan tekan kalkulator belakang ni dulu. Cos 40 darab 450 darab 490.5 darab 2. Okey, lepas tu saya dah dapat jawapan kan dekat kalkulator saya tu. Saya akan tekan ni pula. 490.5 kuasa 2 kurungkan tambah 450 kuasa 2 tolak answer. Tolak answer. Saya pakai macam tu terus. So bila saya tolak answer tu dapat sejumlah jawapan, saya tekan square root answer sama dengan. Okay, dekat sini disclaimer. Saya tak pasti dengan saya yakin dengan pengiraan ni, tapi saya tak pasti jawapan saya ni kerana jawapan saya sedikit berbeza dengan jawapan skema yang saya peroleh daripada atas talian lah. Okay, awak boleh rujuk cikgu awak. Kalau saya punya pengiraan ada kesilapan, awak boleh buat teguran lah. Awak boleh tulis dekat komen. Mungkin juga saya ada tersilap langkah atau tertekan kalkulator silap ke apa ke, boleh tulis dekat komen. Okey, rujuk jawapan ni pada guru anda. Adakah awak pun dapat jawapan yang sama ataupun sebaliknya? Saya dapat jawapan 323.9 Newton. Ini jawapan hasil daripada saya pakai cosine rule. Kalau dalam skema jawapan yang saya dapat, saya tak pasti pengiraan tu menggunakan kaedah yang bagaimana. Okay, tapi jawapannya adalah jawapan skema. Jawapan skema adalah 321.11 Newton. Okey, yang ni saya tak sure. Tapi dalam skema ada boleh tulis juga kat situ, boleh guna hukum sin ataupun cosine. Ni saya guna cosine rule. Tapi saya dapat sedikit berbeza. Bukan sedikit lah, banyak juga tu. 323.9 dengan 321. Okay, so this is the answer in the answer scheme. Okay, so begitulah penyelesaian untuk nombor 4 ya. Terakhir untuk set 1 adalah soalan 5. Set 1 pula bahagian 1 video bahagian 1 ni. Okay, nombor 5. Diagram 5 shows the parts of electromagnetic spectrum with their respective wavelengths and frequencies. Okay, yang ni spektrum dia kan. So ada susunan yang sepatutnya awak hafal lah, daripada radio wave sampai ke gamma ray. Alright. A. What is the meaning of electromagnetic wave? So semua ni EM wave kan. Apakah maksud EM wave? Kenapakah gelombang radio dengan segala apa benda ni, UV, X-ray semua duduk dalam satu grup? Kenapa kita panggil dia sebagai satu spektrum? Kerana mempunyai nilai ataupun ciri yang sama. EM wave ni macam mana? Kalau wave tu bergerak ke kanan macam ni, dia ada dua medan. Katalah ni medan ke atas dan ke bawah. This is the electric field. And pada masa yang sama juga, wave ke kiri dan ke kanan macam ni, ke kiri dan ke kanan, which is 90 darjah, akan ada magnetic field. So it is a wave in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Okay, so it is a wave. Of course it is a wave that made up of magnetic field
and electric field 90 degrees to each other. Boleh gantikan 90 darjah ni dengan perkataan perpendicular. Tapi kalau tak yakin, teruskanlah dengan menyatakan 90 darjah. Sebab kadang-kadang awak nervous, tangan berpeluh, kepala duk fikir macam-macam. Nanti adalah yang tulis parallel to each other. So letaklah 90 darjah to each other pun okey. Okey, insya-Allah diterimalah. B1, okey, ingat ya, soalan 5, soalan 6 ada soalan compare. Untuk soalan B dia. Alright, B1, compare the wavelengths of X-rays and radio wave. Kita bulat dulu. Radio wave sini. Kemudian X-ray kat sini. Okay, compare the wavelength. Mana wavelength? Okay, kat sini ada maklumat wavelength tak? Ada, dekat atas ni. Wavelength. Kalau boleh baca, Alhamdulillah. Kalau tak boleh baca, awak kena hafal lah. Okay, macam mana saya tu wavelength? Sebab unit dia dalam nanometer, lepas tu meter. Bawah ni semua hertz. Bawah ni adalah frekuensi. Atas ni adalah wavelength. Itu pun kalau awak tahu unit dia lah. Sepatutnya awak tahulah kan, SPM, takkan tak tahu. Jadi compare. So B1 will be, what will be your answer? The wavelength of gamma rays. Gamma rays mana? Kat sini. Okay, is shorter than. Boleh pakai tanda tu lah, inequality, shorter than the wavelength. Macam biasa, wavelength of radio wave. Right? Sekali lagi pelajar, saya nak ingatkan, buatlah ayat penuh macam ni. Janganlah buat macam ni. Wavelength of gamma ray lebih pendek radio wave terus. Buat ayat penuh lah, ayat penuh. Cuma dekat sini awak boleh ringkaskan less than, greater than, equals to. Okay, 2. The frequency of gamma ray and frequency of radio wave. Sama juga, tengok frekuensi dia pula. Radio wave kat sini, gamma ray kat sini. So, the frequency of gamma rays, okay, gamma rays 24, yang ni 2. So greater than the frequency of radio wave. Okay, 3. The energy carried by gamma ray and radio wave. Kat sini barulah awak kena sedikit sebanyak relate antara frekuensi dengan energy. Sebab biasanya 2 dengan 3 related. Kalau awak tahu gamma ray ada frekuensi tinggi, maka awak kena tahu apa jadi pada tenaga gamma ray. So jawapannya adalah the energy of gamma rays greater than the energy of radio wave. Okey. So lebih tinggi frekuensi, lebih tinggilah tenaganya. Sebab tu kuasa penembusan gamma ray lebih tinggi. Gamma ray dia boleh tembus semua objek kan. Tak macam radio wave. Radio wave ni, kalau awak bawa kereta dengar radio contohnya kan, bawa kereta masuk dalam satu terowong, confirm tak dengar dah. Ataupun masuk dalam basement parking kan, tak boleh dengar dah, kerana wave tersebut tak dapat menembusi dinding bangunan tersebut. Sebab itu awak punya antena tu tak dapat receive signal dan radio awak
Tak berfungsi lah, tak dengar lah apa DJ tu cakap, lagu apa yang tengah main. Tak ada. Tapi gamma ray, awak letaklah bangunan tebal mana pun, dia boleh tembus selamba-selamba je. Kecuali awak tutup dengan pelambum beberapa sentimeter tebal, baru boleh stop. Because it have high frequency, thus it have high energy and high penetrating power. Itulah jawapan untuk C. Sebab akhirnya awak kena menyatakan relationship between wavelength and frequency. Ingat ya pelajar, bila relationship, sekali lagi setiap kali soalan trial saya akan sebut begini. Jangan pakai directly proportional, jangan pakai inversely proportional dan sebagainya. Kerana ini bukan soalan graf. Okey, bila soalan bukan soalan graf, jangan pakai relationship macam tu. Boleh pakai the. So the greater the wavelength. Okay, wavelength. Okay, the greater the wavelength, the smaller the frequency. Okay, kemudian barulah awak membandingkan. Okay, ni dia tak cerita pasal tenaga pula tadi kan. Cuma dia bandingkan wavelength dengan frekuensi je. Sebab kalau kat sini pun boleh nampak, kalau gelombang radio, wavelength dia adalah 10 kuasa 3. Okay, panjang. Maka frekuensinya menjadi pendek, 10 kuasa 2 sahaja. Macam tu. Kalau kita pergi belah sini pula, tengok wavelength dia sangatlah pendek, 10 kuasa negatif 3 nano pula tu. Dah lah negatif 3 nano pula. Sangat pendek. Maka tengok frekuensi dia kuasa 24, sangat besar. Hubungan ni awak tulis ni dalam jawapan tadi, jawapan sini. D. Compare the velocity of gamma rays and radio wave. Kat sini awak kena faham. Walaupun dalam EM wave spectrum ini ada beza-beza wavelength, ada beza-beza frekuensi, ada beza-beza nama, tetapi mempunyai satu persamaan yang paling ketara, iaitu laju, speed dia ataupun velocity dia. Okay, ultraviolet, gamma ray atau even radio wave, walaupun tenaganya berlainan, tetapi bergerak dengan laju yang sama. Gelombang gamma dengan infrared bergerak dengan laju yang sama, iaitu pada laju c, laju cahaya. Berapa nilai dia? 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Walaupun kita tengok, alah, gelombang radio ni kuasa penembusan dia kecil kan, tak boleh nak tembus. Gamma ray lagi power, gamma ray boleh tembus, tapi bergerak dengan laju yang sama. Okay, bergerak dengan laju yang sama. Okay, so compare the velocity. Jawapannya adalah velocity of gamma rays equals to velocity of radio wave. Let's see. Name one used for the EM wave at position Y on the spectrum. Okay, kita kena tahu dulu Y ni apa, lepas tu guna untuk apa. Okay, so tengok dekat Y ni, duduk di antara infrared dengan radio wave. Okay, so apakah nama gelombang yang berada di sini? Microwave kan? So this is microwave. Namanya microwave. Tapi jangan tulis jawapan awak microwave. Kita tahu dah Y tu microwave. Tapi jawablah ikut kehendak soalan. Soalan kata
Namakan satu kegunaan. Jangan awak jawab microwave pula. Cik confident dia. Dia minta kegunaan. So kita boleh letak jawapan awak sebagai telecommunication. Wave. Telecommunication wave. Ataupun mobile phone ke, satellite pun boleh. Satellite signal boleh. Kemudian apa lagi? Spacecraft, astronomy. Dan ini saya baca daripada skema jawapan. Dinyatakan juga cancer treatment boleh juga pakai microwave. Tapi saya tak sure lah. Saya rasa cancer treatment ni lebih kepada gamma ray. Ini saya baca radio astronomy, particle accelerators. Dahsyat ni. Siapa yang boleh tulis particle accelerators ni? Hebat ni. Spectroscopy, industrial heating, collision avoidance system. Betul lah, microwave. And keyless entry system, automatic door opener. Okay. And cooking food using microwave oven. Boleh. Yang ni yang paling famous sekali kan. Microwave oven. Tapi pelajar, kalaulah awak teringat nak letak oven kan, jangan tulis oven sahaja. Sebab nanti pemeriksa boleh argue awak. Sebab oven ni ada banyak jenis. Dan juga kita panggil oven kalau dia gunakan pemanasan semata-mata. Kan, yang oven yang biasa tu, yang dia akan panas atas panas bawah tu, dia ada coil yang akan memanaskan untuk masakkan makanan dalam oven tu. Yang tu regular oven lah. So bila nak jawab oven, pastikan letak perkataan microwave oven. Yang awak tekan tu, yang awak letak dia, yang awak masukkan makanan sekali dengan Tupperware mak awak tu. Tupperware yang boleh panaskan tu kan. Tu microwave oven. Kalau awak ambil Tupperware microwave mak awak, Tupperware hak mahal tu, yang boleh masuk dalam microwave tu, tapi awak masukkan dalam regular oven, insya-Allah berlakunya Perang Dunia Ketiga dengan mak awak. Sebab oven, regular oven digunakan pemanasan biasa, haba. Mak awak punya Tupperware tu insya-Allah, okay, melebur. Okay, termasuklah kepala awak juga akan melebur dengan kata-kata mak awak lepas tu lah. Okay, nak cerita bagi dekat awak adalah bila nak sebut oven, nak bagi contoh oven, sertakan jawapan microwave oven. Alright. F. A television station emits radio wave of frequency this much. This is the frequency. Calculate the wavelength of the wave emitted by this television station. Alright. Kalau soalan ni soalan gelombang, maka awak akan guna V equals to F lambda. Okay, this is a speed of wave formula. Tapi soalan ni memang gelombang juga, soalan yang awak tengah buat ni. Tapi gelombang elektromagnet. Maka gelombang elektromagnet bukan V di depan ni, halajunya kita dah tahu. Halajunya seperti saya kata tadi adalah halaju cahaya C. Okay, so jadilah C sama dengan F lambda. Ingat pelajar, kalau soalan wave biasa kan, dia suruh cari speed of wave, V equals to F lambda. Tapi kalau soalan EM wave, kita tukar V kepada C. Sebab nilai lajunya sentiasa sama. Kalau halaju gelombang radio, halaju infrared, halaju sinar X, semuanya kita dah tahu nilai dia C. Maka V tadi kita tukar kepada C. Soalan minta cari wavelength. Jadi wavelength sama dengan C bahagi dengan F. C berapa? Kita dah tahu tadi, saya kata 3/10 kuasa 8. Bahagi dengan frekuensi 2.5 darab 10 kuasa 8. Okey. Hati-hati ya, tekan kalkulator betul-betul. Dah cantik ni. 10 kuasa 8 atas, 10 kuasa 8 bawah. Confirm lah. Jadi satu jawapan yang tak ada kuasa lah lepas tu. 1.2
kita, insyaAllah. Tekan kalkulator betul-betul, dapatlah jawapan dia. Okay, so I guess that's it untuk part 1. Saya berharap awak teruskan momentum untuk terus belajar. Kita tak banyak masa dah, ada 11 hari saja lagi untuk ujian bertulis anda. Okay, semoga dapat berkat, dapat ilmu, dapat menggunakan semua ilmu ni on your SPM later. Okay, dan juga in the afterwards punya life lah. Okay, insyaAllah good luck. SPM dapat A, insyaAllah. No, there is no impossible. Apa kata? Kita kata dia bukan misi impossible apa InsyaAllah saya doa boleh dapat A. Okay, awak take advantage, awak belajar betul-betul, then you get the result, insyaAllah. Tuhan bagi punya, dibayar setimpal, insyaAllah. Jumpa lagi dalam bahagian kedua. Terima kasih. Take care. Bye-bye. Assalamualaikum.